Salam sejahtera, saya Muhammad Daniel Adam Rahmat, BI 241110126 akan membentangkan tentang pendahuluan. Seperti kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Oleh itu, penghayatan etika dan peradaban adalah penting untuk menjaga keharmonian masyarakat. Sebelum itu, kita perlulah memahami mengapa etika dan peradaban adalah penting. Etika membimbing tingkah laku manusia untuk membezakan antara betul dan salah, manakala peradaban mencerminkan kemajuan moral dan budaya sebuah masyarakat. Dalam esei ini, kami akan membentangkan tentang peradaban sebagai panduan sosial, memelihara warisan dan identiti bangsa, meningkatkan semangat kesukarelawanan, membentuk individu berintegriti dan bertanggung jawab, dan membentuk asas kepada polisi dan undang-undang sosial. Oke, nama saya Joses Jiding. Untuk bahagian saya akan berkongsi tentang peranan peradaban sebagai panduan sosial dalam masyarakat moden. So, peradaban bukan sekadar pembangunan fizikal atau teknologi. Ia adalah satu sistem nilai dan budaya yang membimbing cara hidup kita dalam aspek rohani, intelektual, dan juga sosial. Menurut Harlina 2022, peradaban merangkumi nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada tingkah laku baik dan kehidupan harmoni dalam masyarakat. Peradaban juga berfungsi sebagai kerangka moral yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama. Dalam menyelesaikan konflik sosial, ia memberi panduan berasaskan nilai dan juga etika, membolehkan masyarakat hidup dengan lebih bertoleransi dan berberi kemanusiaan. Namun dalam era digital, terutama dengan wujudnya media sosial, batas-batas peradaban semakin teruji. Harina menyatakan bahwa media sosial telah membuka ruang pergaulan tanpa sepadan, menyebabkan pengguna mudah terdedah kepada pengaruh negatif termasuk pelanggaran norma, agama, dan juga sosial. Hal ini lebih membimbangkan apabila remaja yang sedang membentuk identiti diri. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting. Kurikulum yang menekankan nilai moral, civic, dan etika haruslah diperkukuhkan, bukan hanya secara teori tetapi juga melalui pendekatan praktikal. Selain itu, ibu bapa masyarakat dan media perlu bersama-sama memainkan peranan untuk mendidik dan membimbing generasi muda. Kesimpulannya, peradaban ialah panduan yang penting untuk membina masyarakat yang adil, berakhlak, dan juga bertamadun, terutamanya dalam dunia moden yang bebas ini. Jika kita semua bekerja sama, nilai-nilai ini boleh dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Sekian, itu saja daripada saya. Malaysia adalah warisan yang kaya dengan pelbagai adat maupun tinggalan daripada bangsa-bangsa yang berbeza di Malaysia. Ia mencerminkan sejarah panjang negara ini yang terdiri daripada pelbagai komuniti etnik yang berbeza. Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai komuniti etnik termasuk Melayu, Cina, orang asli, dan sebagainya. Setiap etnik memiliki warisan budaya yang unik seperti bahasa, makanan, seni, dan tradisi. Warisan budaya mencerminkan identiti serta jati diri nasional Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memelihara warisan negara ini agar dapat menjamin keharmonian dan keamanan negara. Selain itu, warisan budaya berpotensi menjadi alat pendidikan yang sangat berharga kepada generasi muda pada masa kini. Mereka dapat mempelajari dan mengambil tahu tentang sejarah bangsa mereka serta menerapkan nilai-nilai murni seperti rasa hormat dan kesederhanaan terhadap bangsa sendiri. Hal ini dapat membantu melestarikan nilai-nilai moral dalam diri setiap individu dalam kehidupan seharian masyarakat. Setiap bangsa mempunyai tradisi, adat resam, dan kepercayaan masing-masing yang berbeza. Dengan itu, setiap individu perlu berganding bahu dalam usaha memelihara warisan dan bangsa kerana kesepaduan Malaysia bukan sahaja tergantung kepada usaha kerajaan maupun rakyat Malaysia sendiri. Di samping itu, festival budaya merupakan salah satu cara untuk mempromosikan dan memelihara kekayaan budaya suatu komuniti. Dengan ini, kita dapat menarik minat masyarakat luar untuk datang dan menyaksikan berbagai pertunjukan budaya, seperti perayaan Tahun Baru atau Festival Batik dapat menarik banyak wisatawan mancanegara untuk datang dan mengenal lebih dekat dengan budaya lokal. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi para seniman dan budayawan untuk menunjukkan bakat dan kreativiti mereka dalam melestarikan warisan budaya.
Memelihara warisan budaya bukan sekadar usaha untuk mengenang sejarah, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk memastikan identiti sesuatu bangsa terus kekal dan dihormati. Dalam dunia yang semakin berubah, pemeliharaan budaya menjadi semakin penting agar generasi masa depan dapat mengenali dan menghayati nilai-nilai tradisional yang membentuk jati diri mereka. Oleh itu, usaha kolektif daripada semua pihak diperlukan bagi memastikan warisan budaya tidak lenyap, sebaliknya terus berkembang dan diwarisi oleh generasi seterusnya. Salam sejahtera, saya ingin berkongsi bagaimana pengadaban nilai etika dan peradaban mampu melahirkan semangat kesukarelawan dalam kalangan masyarakat. Etika merujuk kepada prinsip moral manakala peradaban merangkumi nilai dan budaya membentuk jati diri kita. Apabila seseorang mempunyai penghayatan nilai ini, mereka terdorong untuk menyumbang kepada masyarakat bukan saja kerana ganjaran tetapi atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab sosial. Salah satu contoh paling jelas adalah kesukarelawan, iaitu tindakan membantu orang lain secara sukarela. Orang yang beretika biasanya memiliki nilai seperti empati dan kasih sayang. Mereka lebih peka terhadap isu-isu masyarakat. Contohnya, mereka akan terlibat dalam gotong royong, program kebajikan atau program atau bantuan kepada golongan terpinggir. Kajian di Politeknik Kota Kinabalu menunjukkan bahawa pelajar yang terlibat dalam projek sosial melalui kursus penghayatan etika dan peradaban memperoleh kesedaran yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial. Selain itu, nilai etika juga mendorong semangat kerjasama antara kaum dan memperkuatkan persaudaraan dan keharmonian dalam masyarakat. Kesimpulannya, perhayatan terhadap etika dan peradaban bukan saja membentuk perbedaan mulia, malah menjadi asas kepada masyarakat yang prihatin dan bersatu padu. Sekian. Peranan penghayatan etika dan peradaban dalam membentuk individu berintegriti dan bertanggungjawab. Pertama sekali, peradaban merujuk kepada tahap kemajuan masyarakat dari aspek sosial, moral dan budaya. Masyarakat yang bertamadun akan sentiasa menekankan nilai toleransi, hormat menghormati dan bekerjasama. Dengan saling memahami dan membantu, kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni, tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang. Etika pula ialah prinsip moral yang menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Nilai seperti jujur, amanah dan prihatin amat penting. Orang yang beretika akan tetap melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Sebagai contoh, seseorang pekerja yang beramanah tidak akan menipu waktu kerja, manakala individu yang prihatin akan membantu orang lain walaupun tanpa balasan. Selain itu, pendidikan nilai ini perlu dipupuk sejak kecil. Ibu bapa, guru dan masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membentuk sasiar anak-anak. Jika didikan nilai murni diberi sejak awal, mereka akan membesar menjadi insan yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Sekolah juga perlu mendidik bukan sahaja akademik tetapi juga membina karakter melalui program seperti pendidikan sivik dan aktiviti khidmat masyarakat. Sebagai kesimpulan, etika dan peradaban bukan sekadar kata-kata, tetapi asas untuk membina sebuah masyarakat yang sejahtera. Apabila kita menghayatinya, kita bukan sahaja menjadi individu yang baik, tetapi juga menyumbang kepada perpaduan dan keharmonian negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasrul Nasim bin Jasli, BK 24160279, akan membentangkan tajuk Etika dan Peradaban membentuk asas kepada polisi dan undang-undang sosial. Jadi, dalam negara seperti Malaysia yang berbilang kaum dan agama, etika dan peradaban menjadi asas penting dalam menggubal undang-undang dan dasar sosial yang adil. Yang pertama, etika bertindak sebagai kompas moral dalam pembentukan dasar. Nilai seperti keadilan dan empati digunakan dalam dasar kebajikan dan pendidikan untuk semua golongan. Yang kedua, peradaban pula mempengaruhi kandungan undang-undang. Sebagai contoh, peradaban Melayu Islam telah membentuk nilai dalam undang-undang syariah dan beberapa aspek undang-undang sivil seperti muafakat dan budi pekerti. Yang ketiga, etika dan peradaban juga
penting untuk mengelakkan dasar yang menindas. Undang-undang tidak sepatutnya digubal atas kepentingan politik semata-mata. Contohnya, kebebasan bersuara perlulah seimbang dengan tanggungjawab sosial. Akhir sekali, dalam masyarakat yang majmuk ini, keterangkuman dan toleransi adalah amat penting. Dasar awam perlulah mengambil kira kepelbagaian agama, budaya dan etnik agar keadilan dapat dinikmati oleh semua pihak. Jadi kesimpulannya, etika dan peradaban dapat membentuk masyarakat yang harmoni, berintegriti dan sistem undang-undang yang adil. Semua pihak, rakyat, institusi dan kerajaan perlulah memperkukuhkan nilai-nilai ini demi kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, etika dan peradaban bukan sekadar konsep tetapi asas kukuh dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bertanggung jawab. Malaysia sebagai negara yang majmuk memerlukan rakyatnya memahami dan menghayati nilai-nilai murni agar perpaduan dapat dikekalkan. Penghayatan etika dan peradaban dalam mendukung tanggung jawab sosial mulai beberapa peranan penting, yaitu menjadi panduan sosial dalam kehidupan seharian, memelihara warisan dan identiti bangsa, meningkatkan semangat kesukarelawan, membentuk individu berintegriti dan menjadi asas kepada polisi dan undang-undang yang adil. Nilai-nilai ini perlu diterapkan sejak kecil oleh keluarga, pendidikan dan masyarakat. Apabila etika seperti kejujuran dan empati menjadi amalan, kita akan melihat masyarakat yang lebih cakna, saling menghormati dan sentiasa ingin menyumbang kepada kesejahteraan bersama. Kesimpulannya, etika dan peradaban ialah asas kepada bangsa yang bermaruah dan negara yang majmuk. Mari kita bersama-sama mengamalkan nilai ini bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi demi membina masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.